Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabiyuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan muslimin sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada pagi ini 25 Muharram 1442 Hijriah bersamaan 13 September 2020. Sekali lagi kita bertemu di dalam majlis ilmu ini yang Nabi SAW sebutkan sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana diturunkan di dalamnya barakah dan rahmah oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikurniakan sakinah, ini ketenangan, dan dikurniakan ganjaran pahala sebaik-baiknya dan Allah SWT kepada kita yang berada dalam majlis ilmu ini, dan juga bagi kita yang mengikuti majlis ilmu ini secara maya, kerana kuliah ini adalah kuliah maya, kuliah yang tiada majlis ilmu pada hakikatnya. Namun demikian, tuan-tuan mengikuti kuliah ini, insyaAllah kelebihan majlis ilmu itu akan didapati juga, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin rahimakumullah, kita teruskan pengajian kitab kita, iaitu kitab Tafsir Munir Juzuk Amma, juzuk 30, yang disusun oleh almarhum Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili Al-Dimashqi As-Suri rahimahullah ta'ala. Kita bergerak, beranjak, berganjak, bergerak, berpindah
kepada ayat-ayat yang berikutnya dalam surah Al-Bayyinah. Ini ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8 surah Al-Bayyinah. Terlebih dahulu seperti mana biasa, kita akan mulakan dengan kupasan hukum-hukum tajwid ayat-ayat 6 hingga 8 surah Al-Bayyinah ini, diikuti dengan terjemahan harfiah sebelum kita pergi kepada kupasan tafsir ayat 6 hingga ayat 8 ini, insya-Allah. Yang mana tajuknya nanti ialah ancaman terhadap orang-orang kafir dan janji baik kepada orang-orang taat serta balasan kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, inna wajibul gunnah, nun sabdu, nun tasydid, wajibul gunnah, didengungkan pada kadar 2 harakat. Alladzina ada 2 kat situ, iaitu pertamanya alif lam syamsiyah, alladzina, alif lam syamsiyah, alif lam tasydid. Dhi, zal ya bawah dhi ialah mad asli. Kafaru ada 2 kat situ, iaitu ru, iaitu ra baris depan dibaca tebal, yang ditafkhim, dan ru iaitu ra depan ru ialah mad asli. Min ahli, di situ nun mati jumpa dengan hamzah, hukumnya izhar halqi, menyatakan bunyi mim mati, menyatakan bunyi nun mati yang bertemu dengan huruf hamzah. Jadi hukumnya izhar tanpa dengung, izhar halqi. Min ahli, min ahli. Ahlil kitabi, al-kitabi ada 2 kat situ, iaitu alif lam qamariyah, alif lam sukun, alif lam mati. Al-kitabi taya bawah, ta'alif tu, ta'alif di atas ta itu mad tabi'i, tiada pada tulisan, ada pada bacaan. Wal musyrikina, wal musyrikina ada 3 kat situ, alif lam qamariyah, al-mush, alif lam mad sukun, alif lam mati. Musyrikina ri, iaitu ra tarqiq, ra di baris bawah dibaca nipis. Ki kafiyah bawah ki, iaitu mad asli. Fi iaitu mad asli. Nari, na itu dan nun alif atas na itu adalah mad asli. Ri ra tarqiq, iaitu di ri itu dibaca, ra baris bawah itu dibaca nipis. Jahannama, jahannama, hannama, nun syaddah, nun sabdu dibaca gunnah, wajibul gunnah, wajib dibaca dengung pada kadar 2 harakat. Khalidina, ada 2 kat situ, kha alif di atas kha itu mad tabi'i, ada pada tiada pada tulisan, ada pada bacaan. Lidina, di itu badal yang bawah di itu mad asli. Fiha ada 2 situ, fi itu ialah mad asli, fi faya bawah fi. Ha itu alif di atas ha itu bertemu dengan hamzah pada ulaika, kalimah selepasnya, maka hukumnya ialah mad jaiz munfasil, jaiz harus dipanjangkan. Huruf ha alif di atas ha itu yang bertemu dengan hamzah pada ulaika, kerana ianya munfasil, terpisah, maksudnya kalimah itu berbeza, berlainan. Jadi berapa panjang harakatnya? Harus dibaca panjang pada kadar 4 atau 5 harakat. Ulaika, jadi ulaika ni waw itu, waw itu tak ada fungsi apa-apa, maka jangan dibaca panjang pada ulaika. Ulaika, la itu lam alif di atas la itu bertemu dengan hamzah dalam kalimah yang sama, iaitu ulaika, maka wajib dibaca panjang, kerana muttasil, ia dalam bersambung dalam satu kalimah yang sama, wajib dibaca pada kadar 6 harakat, dibaca panjang pada kadar 6 harakat. Hum syarru, mim mati jumpa dengan shin, hukum dia ialah izhar syafawi, yang wajib menyatakan bunyi mim mati bertemu dengan huruf shin tanpa dengung. Hum syarru. Kenapa disebut syafawi? Kerana berlakunya izhar itu dengan mengetapkan kedua-dua bibir. Kerana tempat makhraj huruf mim pun memang
keluar dari dua bibir. Jadi hum syarru, hum syarru. Jadi tanpa dengung, hum syarru, hum syarru. Ru itu ialah huruf tafkhim, baris bawah depan dibaca tebal. Hum syarrul bariyah. Al bariyah alif lam sukun, alif lam mati dibaca alif lam qamariyah. Bariyah bariyah ri itu ra tarqiq, itu dibaca dari bawah, dibaca ra itu dibaca nipis, ya. Itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Inna sama macam ayat sebelumnya, wajibul gunnah. Alladzina pun serupa juga, ada dua situ, alif lam syamsiah dan dhaliyah bawazi itu mad asli. Amanu itu alif alif hamzah alif di atas a itu mad badal. Kenapa disebut badal? Kerana asalnya ada dua hamzah situ, amanu asal dia. Tapi hamzah kedua yang mati ditukar menjadi huruf mad, iaitu huruf alif, maka dibaca amanu. Itu sebab disebut badal. Berapa kadar panjang bacaannya? 2 harakat sahaja. Amanu, nu itu mad asli, nun depan nu mad asli. Wa amilus solihati, as-sa alif lam syamsiyah, alif lam tasydid atau sabdu. Sa mad tabi'i, ada tiada pada bacaan, ada pada tulisan panjangnya. Lihati, ha itu pun serupa macam sa tadi, ia pun mad tabi'i. Ulaika, seperti kita jumpa ulaika pada ayat sebelumnya, ada mad wajib muttasil kat situ. La itu wajib dibaca pada panjang 6 harakat, pada kadar panjangnya 6 harakat. Hum sama juga macam hum sebelum ayat sebelumnya, iaitu izhar syafawi. Khairu, ru itu dibaca baris depan dibaca tebal. Khairu bersambung, rul bariyah, al bariyah alif lam, ru itu dibaca tebal, tafkhim, dan al bariyah itu alif lam qamariyah, alif lam mati ataupun sukun. Dan ri itu ialah ra tarqiq, dibaca ra itu nipis kerana ia bawah. Ayat yang ke-7 habis. Yang ke-8 akhir sekali, ayat yang ke-8 akhir sekali, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Jadi jazaa'uhum itu mad, zai alif di atas za bertemu dengan hamzah dalam kalimah yang sama, jaza'u, itu mad wajib muttasil, wajib dibaca pada panjang, dibaca panjang pada kadar 6 harakat. Hum 'inda rabbihim, mimati pada hum bertemu dengan ain, hukumnya izhar syafawi. Hum 'inda, wajib nyatakan mimati itu tanpa dengung. Inda, nun mati jumpa dengan dal, hukumnya ikhfa hakiki, menyembunyikan bunyi nun mati yang bertemu dengan huruf dal dengan berserta dengung. Inda, rabbihim, ra itu di atas dibaca tebal, tafkhim. Rabbihim jannah, him jannah, mim mati jumpa dengan jim, juga izhar syafawi. Him jannah, jannah, wajibul gunnah, nun sabdu. Natu, na itu mad tabi'i, mad tabi'i, kerana ada pada bacaan, walaupun tiada pada tulisan. Adanin tajri, adnin, dal sukun dan mati di tengah-tengah kalimah, hukumnya qalqalah, surah dilantunkan sedikit saja. Adnin, nin tajri, tanwin pada nun dua bawah nin bertemu dengan ta, hukumnya ikhfa haqiqi.
wajib disembunyikan bunyi tanwin yang bertemu dengan huruf ta itu berserta dengun. Nin tajri, tajri, taja. Jim mati di tengah-tengah kalimah. Tajri hukumnya qalqalah. Surah tajri, tajri, ri, ri, ro baris bawah dibaca nipis, tarqiqa, ri, mad asli, mad asli roya bawah ri, mad asli dua harakat. Min tahti, min nun mati jumpa ta, nun mati jumpa ta, itu ikhfa dia, hukumnya ikhfa haqiqi, nun mati jumpa ta, nun mati jumpa ta hukumnya ikhfa hakiki, disembunyikan nun mati bertemu dengan ta, dengan berserta dengung. Sebab itulah pada nun itu tidak ada tanda apa-apa. Tahtihal anhar, tahtihal anhar, al anhar alif lam qamariyah, anharu, anharu nun mati jumpa ha, itu hukum dia izhar halqi. Anharu, anharu wajib menyatakan nun mati bertemu dengan huruf ha tanpa dengung. Haru itu mad tabi'i, ada pada tulisan, ada pada bacaan walaupun tiada pada tulisan. Ru, ru depan ru dibaca tebal, kalau ru tu baru depan, tafkhim. Khalidina, khalidina, kha itu mad tabi'i, dua harakat. Lidina dan lihat bawah di itu mad asli. Bezanya kha itu tiada pada tulisannya panjang, tapi di itu ada. Jadi kedua-duanya berbeza jenisnya walaupun harakat bacaannya sama. Satu mad tabi'i, satu lagi mad asli. Fiha abada, fi itu mad asli, ha hal ittihad bertemu dengan hamzah pada abada, maka harus dipanjangkan. Abada, pada panjang, dia harus dibaca panjang pada kadar 4 atau 5 harakat, kerana alif pada ha itu bertemu dengan hamzah pada kalimah yang berasingan, sebab itu disebut munfasil, mad jaiz munfasil. Abada, kalau kita matikan situ jadi ma'iwat, 2 harakat, walaupun dalam nota kita tak tulis. Sebab apa? Sebab sebenarnya ia bersambung, bersambung. Abadar radhiyallahu anhum, bila bersambung wasal, jadilah hukumnya idgham bila gunnah, iaitu tanwin bertemu dengan huruf ra, memasukkan bunyi tanwin ke dalam huruf ra tanpa dengung, itu disebut idgham bila gunnah ataupun idgham kamil yang sempurna. Abadar radhiyallahu anhum, ra itu baris atas dibaca tebal, radhiyallahu, Allah dibaca lafzul jalalah dibaca tebal, kerana apa? Huruf ya sebelumnya baris atas. Radhiyallahu, bukan radhiyallahu, tak betul Sebab yang betulnya radhiyallahu anhum, nun mati jumpa ha, izhar halqi, menyatakan bunyi nun mati bertemu dengan huruf ha tanpa dengung. Hum waradu, hum waradu, mim mati jumpa waw, hum waradu, mim mati jumpa waw, izhar syafawi, dinyatakan mim mati bertemu dengan waw tanpa dengung. Hum waradu an, waradu an, ra dibaca pada atas dibaca tebal, tafkhim. Du iaitu mad asli. Anhu, 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 mim nun mati jumpa ha, hukumnya izhar halqi, dinyatakan nun mati bertemu dengan huruf ha tanpa dengung. Dzalika liman, dzalika liman, dzalika, za alif dia tadza, mad alq, mad tabi'i. Lika liman khasyiya rabb, liman khasyiya, man khasyiya, nun mati jumpa kha, hukumnya izhar halqi, menyatakan nun mati bertemu dengan huruf kha tanpa dengung. Khasyiya rabbah, rabbah, ra itu satu, rabbah itu satu hukum saja.
iaitu roh tafkhim, roh yang bahagian atas ni dibaca tebal. Itu dia tuan-tuan. Baik, kita pergi kepada hukum tajwidnya bagi ayat 6 hingga ayat 8 surah Al-Bayyinah. Kita pergi kepada terjemahan harfiah, terjemahan harfiah ayat 6 hingga ayat 8 surah Al-Bayyinah ini. Baik, ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bisyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang kafaru, kafir, min, dari, ahlil kitab, satu frasa, ahlil kitab, ahli kitab, wa, dan, al musyrikina, orang-orang musyrik, fi, yang ini ditempatkan dalam nari, neraka jahannam. Neraka jahannam, jahannam ini satu dari 7 neraka yang Allah Ta'ala sediakan untuk mereka, khalidina, dan kekal mereka, fiha, di dalamnya, ulaika, mereka itu, hum, mereka lah, syarrul, sejahat-jahat, al-bariyah, yakni makhluk. Ayat yang ke-7, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, amanu, yang telah beriman, wa amilu, wa dan amilu, beramal, as-salihat, salih, ulaika, mereka itu, hum, mereka lah, khairu, sebaik-baik, al-bariyah, makhluk. Baik, 7. Ayat ke-8, jazaa'uhum, balasan, jaza, balasan, hum, mereka, yakni orang-orang beriman, beramal soleh itu, inda, di sisi Rabbihim, Tuhan, Rabb, Tuhan, hum, mereka, ini Allah SWT, jannatu, adalah syurga, adnin, salah satu syurga dari 7 syurga disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adnin, tajri, yang mengalir, min, dari, tahtiha, bawahnya, iaitu ha itu balik kepada jannah, jannat, al-anhar, ini air sungai, sungai-sungai itu banyak, anhar ini kata jamak ataupun plural, kata singularnya, kata tunggalnya ialah, mufradnya ialah nahrun, nahrani, anhar. Khalidina, dan kekal mereka, fiha, di dalamnya, iaitu di dalam jannat itu, abada, selama-lamanya. Radiyah, redha Allah anhum, kepada mereka, ini orang ahli syurga itu, orang beriman beramal itu, wa, dan radu, mereka redha anhu, kepadanya, ini Allah SWT. Dzalika, itulah ini balasan, liman, untuk orang yang khasyah, takut, Rabbahu, kepada Tuhannya. Wallahu a'lam. Itulah dia, hukum tajwid dan terjemahan harfiah ayat 6 hingga ayat 8, surah Al-Bayyinah ini. Maka kita teruskan, dengan tafsir ayat 6 hingga ayat 8 surah Al-Bayyinah ini. Ancaman terhadap orang-orang kafir dan jadi baik pada orang-orang taat serta balasan pada mereka. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ayat ke-6, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan dalam neraka jahannam, kekallah mereka di dalamnya, mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Innal ladzi, ayat ke-7, ayat ke-8, innal ladzi, ayat yang ke-6 tadi, ayat ke-7, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jaza, ayat ke-7, ayat ke-8, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Yang ke-8, mafhumnya balasan mereka sisi Tuhannya ialah syurga adnin, tempat tinggal yang tetap, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekalan mereka di dalamnya selama-lamanya.
Allah redha pada mereka dan mereka pun redha serta bersyukur terhadap nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut ini melanggar perintah Tuhannya. Maka kita lihat seterusnya kaitan ayat dengan ayat sebelumnya. Setelah menerangkan pendirian orang-orang kafir dan musyrikin terhadap seruan yang dibawa oleh Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang ancaman terhadap orang-orang kafir dan janji baik terhadap orang-orang yang mentaatinya serta balasan terhadap mereka. Allah SWT mendahulukan ancaman ahli kitab berbanding orang-orang musyrikin kerana Rasulullah SAW mendahulukan hak Allah ke atas hak dirinya. Justru itu ketika gigi Rasulullah SAW patah dalam peperangan Uhud, baginda berkata, Ya Allah, Ya Tuhanku, berilah hidayah pada kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Tetapi apabila baginda terlepas salat asar pada hari peperangan Al-Khandaq, baginda berkata, semoga Allah memenuhi perut-perut dan kubur-kubur mereka dengan api. Lalu Allah SWT berfirman, sebagaimana kamu telah mendahulukan hakku ke atas hakmu, pada hari ini aku juga akan mendahulukan hakmu ke atas hakku. Barang siapa yang meninggalkan solat sepanjang umur, dia tidak menjadi kafir. Siapa yang mencerca kamu, wahai Muhammad, akan menjadi kafir. Oleh kerana ahli kitab telah mencerca kamu, aku dahulukan ancaman terhadap mereka berbanding orang-orang musyrikin yang menghina aku. Ya, itu dia tuan-tuan ya. Jadi jelaslah kita kenapa Allah Ta'ala letakkan innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Kenapa Allah Ta'ala letakkan ahli kitab di hadapan berbanding orang musyrik? Kerana orang musyrik ini, kiranya Allah Ta'ala beri hidayah, mereka akan kemudian beriman pada Allah SWT. Tetapi sebahagian ahli kitab ini memang kekal kafir kerana mereka telah menghina Nabi SAW. Kalau kita lihat dalam sirah baginda SAW di kota Madinah, mereka menghina Nabi dengan pelbagai penghinaan. Sebaik baginda sampai ke kota Al-Madinatul Munawwarah dalam hijrah, peristiwa hijrah, sampailah mereka itu dihalau keluar oleh Nabi SAW selepas peperangan Khandaq. Baik. Selain itu, ahli kitab sepatutnya lebih utama beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Secara umumnya mereka semua beriman dengan agama serta mengakui tentang Nabi akhir zaman dan tanda-tandanya dalam kitab-kitab mereka. Cercaan mereka itu tidak wajar, sebab itu ancaman lebih berhak didahulukan kepada mereka. Jelas apa yang kita bicarakan sebelum tadi, itulah sebenarnya. Kerana sepatutnya apabila Nabi SAW sudah menzahirkan dirinya sebagai Nabi akhir zaman yang ciri-cirinya disebut dalam kitab-kitab Taurat dan Injil, maka sepatutnya orang-orang ahli kitab ini tidak ragu-ragu lagi terus beriman dengan Nabi SAW. Tapi hakikatnya tidak seperti itu. Malah sebagian mereka ni, sebagian besar mereka tetap kekal kafir sampailah kali ini. Wallahu alam. Baik, tafsir dan ulasan. Allah SWT menceritakan tentang kesudahan orang-orang kafir, iaitu orang-orang Yahudi, Nasrani dan penyembah berhala yang menyalahi kitab yang diturunkan oleh Allah SWT serta para nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat kembali mereka pada hari kiamat nanti ialah neraka jahanam yang bernyala-nyala. Mereka akan masuk ke dalamnya dan kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Itu dia tuan-tuan. Allah Ta'ala sebutkan orang-orang kafir. Setelah Allah Ta'ala ceritakan tentang orang kafir dan orang dari kalangan ahli kitab dan orang musyrik ini, maka dalam ayat yang ke-6 ni Allah Ta'ala sebutkan di mana mereka ini akan berakhir, di dalam neraka jahanam yang bernyanyi, yang azab sisinya sangat pedih, dan akan kekal dalam neraka itu selama-lamanya. Mereka akan masuk ke dalamnya dan kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Mereka tidak akan keluar darinya dan tidak akan mati di dalamnya. Sebab dalam alam akhirat tiada kematian. Masuk syurga, selama-lamanya kita akan hidup dalam syurga. Masuk neraka, selama-lamanya akan kekal dalam neraka. Iaitu orang-orang kafir tadi ni, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Itu dia. Memang kekal dalam neraka selama-lamanya. Tak boleh buat apa lah. Waliyazubillah, kepada kita pun sebegitu. Selama-lamanya ni jangan ditanya lah berapa lama, sebab bila selama-lamanya tidak ada penghujung. Bagi rupanya tunggulah saat dan ketikanya, kerana dalam alam dunia ni tidak ada benda yang selama-lamanya. Baik. Kini mereka adalah sejajar makhluk yang diciptakan Allah SWT kerana mereka meninggalkan kebenaran lantaran perasaan hasad dengki. Kelak mereka akan menjadi makhluk yang paling buruk dan paling malang nasibnya. Kerana apa jadi macam tu?
sejak makhluk syarul bariyah ini. Kerana apa? Sifat hasad dengki mereka terhadap Nabi SAW, para sahabat dan juga umat Islam serta agama Islam itu sendiri. Maka mereka jadilah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT tidak menyatakan di sini khalidina fiha abada. Maksudnya mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Sebenarnya yang dinyatakannya berkenaan dengan orang taat disebabkan rahmat yang mengatasi dan melebihi kemurkaannya. Firmannya hum syarul bariyah adalah untuk menafikan dan menthabitkan, iaitu jahat makhluk ialah mereka bukan selain mereka. Jadi gunakan hum syarul bariyah. Jadi orang selain daripada golongan-golongan yang disebut tadi bukanlah penghuni neraka. Orang penghuni neraka ialah orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Kemudian Allah SWT mengutarakan tentang perihal orang-orang taat. Firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Surah Azim. Mafhumnya mereka yang beriman dengan sepenuh hati kepada Tuhan mereka, kitab-kitabnya, rasul-rasul dan hari akhirat, serta melakukan amalan-amalan soleh dengan anggota mereka. Ini mereka adalah sebaik-baik makhluk sekarang dan ayat akan datang, ini hari akhirat nanti. Itu disebut dalam ayat yang ketujuh itu. Abu Hurairah dan sekumpulan ulama telah berhujah dengan ayat ini untuk melebihkan kedudukan orang-orang taat dan kedudukan para malaikat berdasarkan firman Allah SWT, ulaika hum khairul bariyah. Yang orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, mereka ini sebaik-baik makhluk dari kalangan manusia dan jin. Mana manusia dan jin ini tarafnya lebih tinggi dari malaikat. Sebenarnya dipegang pendapat ini oleh Abu Hurairah dan sekumpulan ulama. Kemudian Allah SWT menyebutkan tentang balasan mereka. Ayat ke-8 ini Allah Ta'ala menyebutkan balasan pada mereka yang sebaik-baik makhluk tadi, orang-orang beriman, beramal soleh. Tak kira siapa dia daripada kalangan orang-orang yang Muslim tadi, yang Muslim ini. Jazaohum, firman-Nya, a'udzubillahi jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Surah Azim. Mafhumnya balasan mereka pada hari kiamat sisi pencipta dan pemilik alam raya terhadap keimanan dan amal soleh mereka ialah syurga. Mereka tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Syurga-syurga atau taman-taman itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka mendiami di dalamnya buat selama-lama, tidak akan keluar dan berpindah darinya. Mereka tidak akan mati, bahkan selama-lamanya akan berada di dalam kenikmatannya secara berterusan, mengecapi keladatannya tanpa kesudahan. Itu dia tuan-tuan. Jadi banyaklah hadis-hadis yang Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat tentang kenikmatan syurga ini. Maka para sahabat secara umumnya mereka tidak mengimpikan kehidupan syurga di dunia, malah mereka mengimpikan kehidupan syurga di akhirat. Sebab itulah mereka tidak terpikat dengan kemewahan dunia. Malah mereka menjadikan dunia ini tempat mengumpul amal-amal soleh dalam semua perkara untuk dibawa sebagai bekal ke alam akhirat. Baik, ungkapan al-jaza, ini pembalasan, mengandungi dua pengertian. Pertama, diberikan balasan yang banyak tanpa sebarang kekurangan. Itu pertama, jaza. Jadi balasan al-jaza'u tu, balasan mereka itu tak ada kurang apa-apa, memang tip-top lah, bahasa mudahnya. Kedua, Allah SWT memberikannya apa yang mencukupi buatnya. Kerana ungkapan al-jaza'u adalah kata nama yang merujuk pada sesuatu yang mencukupi. Yang kedua, Allah Ta'ala beri apa yang sesuai dengan dia, apa yang cukup untuk dia. Itu maksud dia. Apa sahaja yang dihajati oleh hatinya akan diperolehnya, seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya dalam ayat 31 surah Fussilat. Kita akan lihat sini surah Fussilat. Kita bacakan ayatnya supaya tuan-tuan, saya dapat pahala, tuan-tuan pun dapat pahala juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Surah Azim.
Mafhumnya, dan kamu akan dapat ini pada akhirat apa saja diingini oleh nafsu kamu. Surah Al-Fussilat ayat 31. Firman Allah SWT, tajri, menunjukkan bahawa air yang mengalir adalah lebih baik dari air yang tidak mengalir. Jadi air mengalir ini lebih baik daripada air yang tak mengalir. Malah sumber-sumber air yang mengalir tanpa mengira banyaknya dalam fiqh mazhab Syafi'i, ianya adalah air mutlak. Sungai ke, tas parit ke, tas yang mengalir lah, sumber air yang mengalir tanpa mengira banyaknya, terusan ke, ia menjadi air mutlak. Allah SWT redha pada mereka kerana mereka taat kepada perintah dan menerima syariatnya. Mereka pula redha kepada Allah, dicurah pahala dan nikmat yang menyeluruh dianugerahkan kepada mereka, serta memenuhi keperluan mereka dengan syurga yang tak dapat dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga dan terlintas di hati sanubari manusia. Jadi kerana apa mereka dikurniakan syurga oleh Allah SWT dan mereka kekal duduk di dalamnya selama-lamanya? Kerana Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah SWT, saling meredai. Allah Ta'ala redha kepada mereka duduk dalam syurganya kerana mereka ni masa di dunia dulu mereka beriman dan beramal soleh, dan mereka pun redha kepada Allah Ta'ala kerana mereka menerima balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balasan yang keredaan ini diperoleh dari siapa yang takut dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Orang yang mengabdikan diri pada Allah seolah dia melihatnya serta meninggalkan maksiat kerana kepekaan tersebut. Ini tuan-tuan, maksud balasan dan keredaan itu al-jazaa' wa ridha, diperolehi disebut oleh penyusun kitab ini dalam perenggan ini, sesiapa yang takut dan bertakwa kepada Allah. Dan sebab takwa itu yang pertama, mengabdikan diri kepada Allah seolah dia melihatnya. Kedua, dan meninggalkan maksiat kerana pekanya kita terhadap sifat takwa itu. Wallahu alam. Dan ayat ini juga terdapat ancaman kepada orang-orang yang takut kepada objek selain dari Allah SWT serta menyekutukannya dengan objek sembahan lain dalam semua amalan. Di samping itu, ayat ini juga mengandungi galakan dalam semua manusia bertakwa kepada Allah dan takut hanya kepada Allah. Ini ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 itu. Ada ancaman kepada Allah. Ada ancaman dari Allah kepada mereka yang kafir. Dan musyrik itu mereka yang mensyirikkan Allah SWT. Kan? Di samping itu, ayat ini juga mengandungi galakan kepada manusia supaya manusia bertakwa kepada Allah dan takut hanya kepada Allah. Apa dia? Ayatnya, ayat yang ke-7 itu. Beriman, bertakwa kepada Allah, beramal soleh, melakukan amal-amal kebaikan semata kerana Allah. Dengan demikian, amalan mereka akan menjadi tulus ikhlas untuk Allah yang Maha Esa. Selain itu, ayat ini juga seolah-olah memaklumkan bahawa antara syarat menunaikan ibadah seperti puasa dan solat dengan cara yang betul-betul ialah dengan diiringi oleh perasaan takut dan khusyuk pada Allah SWT. Maksudnya puasa itu akan jadi puasa yang sebenarnya bila ada rasa ketakwaan yang sebenar-benarnya. Puasa itu bukan takat puasa makan minum je. Puasa itu semua sekali. Dan puasa itu sebenarnya la'allakum tattaqun, membina ketakwaan kita pada Allah SWT. Solat itu kalau dikerjakan, sembahyang itu kalau dikerjakan dengan khusyuk, maka kita akan meningkatkan ketakwaan kita. Alladzina yuqimuna as-salah. Kita akan meningkatkan ketakwaan kita pada Allah SWT. Dan jadilah kita orang yang berjaya dunia sampai ke akhirat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini Allah Ta'ala sebut dalam ayat kedua surah Al-Mu'minun yang kita akan kalau panjang umur itu akan kupas ayat-ayat Allah Ta'ala ini. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW telah bersabda, "Sukakah kalian kamu semua aku ceritakan kepada sukakah kamu semua aku ceritakan kepada kamu tentang sebaik-baik makhluk?" Mereka menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Sabda baginda, "Lelaki yang siap-siaga memegang tali kekang kuda untuk berjuang pada jalan Allah Azza wa Jalla." Ini orang yang berjihad kerana Allah SWT. Setiap kali dia mendengar suruhan peperangan, dia segera menunggangnya. "Sukakah kamu aku ceritakan lagi kepada kamu dengan sebaik-baik makhluk?" Mereka berkata, "Ya wahai Rasulullah." Sabda baginda, "Lelaki yang sibuk mengembala sekawan kambingnya tetapi tetap menunaikan solat dan mengeluarkan zakat." Nampak? Maknanya lelaki orang yang sibuk mengejar dunia tapi tidak lupa
kepada solat, kepada sembahyang dan mengeluarkan zakat pada waktunya. Sukakah kamu aku ceritakan pula kepada kamu tentang sejak makhluk? Jadi tanya. Mereka menjawab, ya. Jadi sabda baginda SAW, orang yang boleh diminta darinya sedekah atau bantuan dengan nama Allah, dia tidak memberikannya. Ini tuan-tuan. Bila diminta sedekah, minta sumbangan dengan nama Allah, dia tak beri. Inilah dia sejahat makhluk. Wal-iyazubillah. Jadi itu dia. Ya, sedikit kupasan tafsir ayat 6 hingga ayat 8 surah, ya, surah Al-Bayyinah. InsyaAllah pada kuliah kita yang akan datang, kita akan kupas tajuk akhir dalam ayat 6 hingga 8 surah Al-Bayyinah ini, itu pedoman dan hukum hakam. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sempat kongsikan sebentar tadi ada manfaatnya untuk kita bersama, yang kita kongsikan dengan anak-anak, isteri-isteri, suami, anak-anak kita, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat anda kita di sana, ya, untuk manfaat bersama dalam kehidupan kita sementara ini di dunia, bahagia kita insyaAllah sampai ke akhirat nanti insyaAllah. Dan kalau ada apa yang sampaikan kuliah ini terkasar bahasa, telanjur bicara semata-semata dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan jangan lupa kepada tuan-tuan yang mengikuti kuliah ini, jangan lupa subscribe channel Muhammad Azmi 10 dan tekan bunyi loceng untuk mendapat pemberitahuan dan juga notifikasi ya, dari channel Muhammad Azmi 10 insyaAllah, ya, MUHD AZMI 10 ya. Wallahu a'lam bishawab. Aku lepas astaghfirullah azim li wa lakum. Kita tangguhkan kuliah kita ini dengan tasbih kafaratul asma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammad Allahumma alhamdulillah wa ta'ala ibadatukum muslimah. Allah bidzalika fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farik jamhum wa shattit kam tawazzatina wa muslimin kilabi. Ya Qahhar ya Jabbar takim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah yang menzil kitab wa yang mujassar wa azmul ahzab ihzib wa wasl alaihim fa inna secara rahmin. Rabbana zidna muzawwa fa ma yakun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika musir. Rabbana taqabbal minna du'ana musalla wal manna wa liqa'ana wa amana fi hadha yawm al-barak min syarri wa mahram barik innaka samil alim wa tub lana ya maulana in taqabbal fi asma'i katina fiha salam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minkum taqabbal wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.